bermanfaat, dan kita harapkan ada nama-nama sahabat-sahabat kita mungkin berminat tu, nama anda mungkin terukir ataupun akan dicetak di penerbitan jurnal Tafhim akan datang pula, insya-Allah. Dr. Nik pun kita doakan moga istiqamah insya-Allah untuk penerbitan jurnal Tafhim kita, dan moga dapat memberi manfaat sebaiknya pada mereka yang mencintai ilmu dalam pelbagai bidang ni kan, insya-Allah. Insya-Allah. Baik Dr. Nik, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Dr. Nik. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Pian. Sama-sama Dr. Nik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia yang berbagi Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan di Pusat Syarah IKIM dan juga merupakan penerbit ataupun penyunting penerbitan jurnal Tafhim IKIM. Ya, dan pasti perkongsian untuk refleksi buku sebentar tadi mengakhiri Warna Pagi untuk edisi hari Khamis hari ini 23 September 2021, 16 Safar 1443 Hijrah. Dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Tahsinul Ibadah. InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram akan bersama anda sebentar lagi untuk perkongsian ilmu hari ini. Yang dah ada matan Zubat tu, sediakan siap-siap supaya dapat ikuti perkongsian. Kalau ada soal jawab, tanya laju-laju, siap-siap pada Al-Fadhil Ustaz untuk jawapan dan pencerahan. Untuk Warna Pagi kita berehat sekejap. Besok kita kembali untuk edisi Sayyidul Ayyam. Jumpa lagi esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertai peraduan Inspirasi Negaraku di platform Instagram IKIM.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Majlis Keselamatan Negara MKN telah mengeluarkan prosedur operasi standard baharu yang lebih longgar bagi memasuki wilayah Persekutuan Labuan mulai 24 September ini. Pengarah MKN Labuan Muhammad Hafiz Muhammad Daud berkata, menerusi prosedur operasi standard baharu itu, pengunjung ke pulau berkenaan tidak lagi wajib menjalani kuarantin dan hanya perlu menunjukkan keputusan RT-PCR atau RTK antigen yang negatif, lengkap vaksinasi COVID-19 dan tidak bergejala ketika tiba di Labuan. Jelasnya lagi, kelonggaran itu adalah selari dengan peralihan wilayah persekutuan itu ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN pada 26 Ogos lalu. Taman Tamadun Islam atau TTI yang menjadi antara nadi pelancongan negeri Terengganu mula dibuka kepada pengunjung bermula semalam. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arifin Rahman berkata, pengoperasian semula Taman Didik Hibur tersebut selaras dengan peralihan negeri Terengganu ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN pada Jumaat lepas. Selain itu, katanya pihaknya juga merancang untuk membina 2 lagi monumen baru bagi menarik kedatangan lebih ramai pengunjung ke TTI. Angkatan Tentera Malaysia ATM sedang dalam peringkat akhir penambahbaikan dokumen strategi ketenteraan negara SKN 2.0 yang mendukung kuasa negara ke arah Malaysia yang selamat, berdaulat dan makmur. Menurut Panglima ATM Janual Tan Sri Effendi Buang, SKN 2.0 itu dirumus untuk memberi pilihan ketenteraan berjulat luas dalam menangani krisis, konflik dan peperangan yang berkemungkinan boleh berlaku kepada negara. Tambah beliau, sinergi elemen whole of government and whole of society turut diguna pakai dalam reka bentuk kaedah pertahanan serta menjadi panduan utama kepada pembangunan elemen ketenteraan kuasa negara dan dasar negara yang lain. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya ikuti berita IKIM yang akan ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 27 Mei dalam tahun 2007, Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Razak telah merasmikan Forum Ekonomi Islam Dunia bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur.
Bertemakan cabaran global kerjasama inovatif, forum ini memberi penekanan kepada langkah kerajaan dan syarikat untuk bekerja secara berkesan demi manfaat masyarakat Islam di seluruh dunia. Datuk Seri Najib turut mengumumkan kerjasama dalam bidang kesihatan akan dimeterai di antara Malaysia, Pakistan dan Bangladesh, memandangkan penjagaan kesihatan adalah komoditi penting dalam dunia Islam. Forum ini menyediakan ruang interaksi untuk delegasi dari kalangan anggota Pertubuhan Persidangan Islam OIC. Ia turut mengetengahkan potensi keupayaan pasaran Islam dan memberi peluang kepada delegasi untuk mengenal pasti serta mempromosikan peluang perniagaan dan pelaburan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam duha juga untuk semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dah masuk waktunya untuk saya Nur Hayati Paradi temankan anda untuk aspirasi 10.1 edisi Khamis. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan pendengar kerana terus setia bersama, ikuti perkongsian dari satu perkongsian ke perkongsian yang lain. Masya-Allah, moga Allah berkati semua rakan pendengar Radio Ikim. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan tim Warna Pagi yang telah pun menceriakan, mewarnakan waktu pagi anda bersama dengan Sufian Amrin dan juga Hazwan Syah. Terima kasih juga pada penerbit mereka, Puan Haja Mazlina Ismail. Alhamdulillah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, hari ini kita bakal bersama dengan Yati. Hari Khamis kita bakal mulakan menerusi rancangan tahsin ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, yang mana kali ini, minggu ini kita akan sama-sama ikuti pengajian Matan Zubat. Kita ada bab baru. Kalau ikut dalam Matan Zubat, kita ada bab puasa dan juga iktikaf. Tapinya bab tersebut telah pun dikongsikan oleh Ustaz Ahmad Lufi Muharram pada tahun 2017 yang lalu. Jadi anda boleh ikuti kembali, cari kembali video-videonya untuk anda ikuti perkongsian tersebut. Nanti insyaAllah Yati pun akan kongsikan juga link-link yang anda boleh dengarkan kembali perkongsian tahsin ibadah pada tahun 2017 berkaitan dengan puasa dan juga itikaf. Dan untuk minggu ini, kali ini kita akan pergi kepada bab baru tentang perkara-perkara haram dalam ihram berkaitan dengan ibadah haji, insyaAllah, untuk memantapkan lagi maklumat ilmu kita berkenaan dengan ibadah haji bermula dengan bab yang ke-535. Jadi nantikan perkongsian kita secara langsung kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, di FB Ikim FM dan juga YouTube channel Ikim. Mana yang tak follow ya. Mudah-mudahan dapat notifikasi dan mudah untuk kita belajar lagi. Untuk yang akan datang kita dah dapat dah notifikasi tersebut, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, kita teruskan perkongsian kita pagi ini sebelum nak bersama dalam pengajian Matan Zubat dalam bab perkara-perkara haram dalam ihram. Jom kita dengarkan terlebih dahulu daripada Umna dengan
Ya Tarim, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Penat betul lah saya bang. Seharian di office. Balik kerja dah lah jam. Balik rumah nak masak. Nak siapkan tepahan kuih frozen lagi. Nak masak juadah berbuka lagi. Kenapa ni sayang? Jangan risau. Abang dah uruskan keperluan rumah. Barang-barang keperluan seperti ikan, ayam, daging, sayur-sayuran, beras, gula, minyak. Semuanya abang dah beli di Seldeck tadi. Tepung gandum untuk awak buat kuih pun abang dah belikan dalam Seldeck Marketplace tadi. Esok, Seldeck Rider akan terus hantar depan pintu rumah kita. Seldeck? Apa tu bang? Seldeck itu sebuah portal jualan atas talian yang menjual produk-produk usahawan di negeri Selangor. Pilih-pilih je, masukkan dalam kad dan terus buat pembayaran secara atas talian. Kuih-muih sayang tu pun boleh dijual di dalam Seldeck tau. Semua dah mudah dengan Seldeck.
Untuk menu berbuka puasa esok, abang dah belikan makanan ready to cook di Seldak. Sayang hanya panaskan kuali, masuk bahan-bahan yang dah siap disediakan. Senang kan? Dan untuk lusa, sayang tak payah masak. Abang dah plan menu kita. Abang nak beli dekat Pasar Ramadan atas talian Dapur Seldak. Macam-macam ada. Kita tunggu depan pintu. Dapur rider yang akan hantar. Wah, kalau macam ni mudahlah kerja saya, bang. Tak payah susah-susah nak pergi pasar beli bahan mentah lagi. Nak ikut SOP lagi, bersesak-sesak lagi. Ya, betul. Bila kita membeli di Seldak, kita sebenarnya membantu sosioekonomi usahawan-usahawan tempatan dan juga dapat membuka peluang perniagaan. Yang penting, kena sokong produk tempatan kita. Yang abang lapar lah. Kalau macam ni, hari-hari abang nak makan apa pun sayang boleh masakkan. Mudah dengan Seldak. Layari seldak.my. Bagi penerima BSH yang telah didiagnosis menghidap COVID-19, MySalam memerlukan nota pelepasan atau dokumen yang dikeluarkan oleh hospital atau Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan diagnosis. Perintah pengasingan iaitu arahan kuarantin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan perlu dikemukakan untuk tuntutan manfaat penggantian pendapatan walaupun pesakit yang disyaki menghidap COVID-19 atau kini di bawah perintah pengasingan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika anda bukan penerima MySalam atau termasuk dalam golongan B40, kami mengesyorkan anda mendaftar untuk bantuan sara hidup. Anda boleh merujuk kepada kriteria kelayakan untuk MySalam dengan mengakses soalan lazim 2 di portal MySalam. Subhanallah, tanpa kita sedar Allah SWT datangkan hikmah lebihan rezeki dari moratorium serta pelbagai sumber lain sepanjang PKP kali ini. Janji Allah sungguh jelas, semakin banyak kita memberi, semakin berganda-ganda rezeki dan pahala menanti kita. Ayuh, gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk dana pembelian tanah Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS Fast di www.mtsfast.com sekarang. Apabila siap kelak, bangunan MTS Fast yang serba lengkap bakal menempatkan lebih 1,000 pelajar, merangkumi bangunan sekolah rendah, sekolah menengah, makmal sains, makmal komputer, surau, asrama putra dan puteri, dewan dan pelbagai lagi kemudahan yang kondusif bagi melahirkan anak-anak yang hebat sebagai penaung kita di masa akan datang. Alhamdulillah, hasil infak dari anda semua, MTS Fast telah berjaya mengumpulkan sebanyak 3.4 juta ringgit. Namun, MTS Fast masih memerlukan dana sebanyak 1.6 juta ringgit bagi memenuhi keperluan pembelian tanah. Salurkan infak anda di www.mtsfast.com sekarang. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah sedekah itu mengurangi dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawaduk kerana Allah kecuali dia akan meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan bertangguh lagi, salurkan infak anda di www.mtsfast.com sekarang. Rancangan Paksi Nutrisi ialah perbincangan berdurasi 30 minit yang mengetengahkan pelbagai isu kontemporari berkaitan makanan, pemakanan dan kesihatan. Rancangan yang diterbitkan oleh Puan Nur Hayati Paradi ini mengutarakan topik-topik menarik yang dikupas oleh tetamu tetap Puan Nur Kumala Awang, Fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM. Dalam memperkasakan pemahaman dan kesedaran masyarakat terhadap aspek pemakanan dan kesihatan, rancangan Paksi Nutrisi menemui pendengar dengan menyajikan isu perbahasan seperti makanan halal dan berkhasiat, makanan sunnah, keselamatan makanan, sekuriti makanan dan isu kesihatan yang relevan dengan situasi semasa. Usaha ini adalah salah satu sumbangan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM sebagai pusat penyelidikan dalam mengetengahkan isu-isu sains khususnya bidang makanan dan kesihatan. Penerbitan rancangan yang bermula sejak tahun 2019 ini bersifat untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan kualiti kesihatan serta kehidupan yang lebih baik berlandaskan nilai-nilai Islam. Diharapkan agar perkongsian dalam rancangan Paksi Nutrisi terus meningkatkan kefahaman ummah terhadap isu yang amat dekat dengan kelangsungan kehidupan seharian.
Radio IKIM 20 tahun. Sentiasa relevan dan terkini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Tirmidzi. Daripada Abdullah Ibnu Amru katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat kasih sayang akan dirahmati oleh Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah makhluk di bumi, nescaya kamu akan disayangi oleh penduduk di langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu Ar-Rahman, yang wajib disebut oleh setiap umat Islam, dan Ar-Rahim sekurang-kurangnya 34 kali setiap hari, iaitu pada setiap rakaat solat wajib menerusi surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yakni Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sifat mengasihi sesama makhluk ialah asas etika untuk melestarikan alam sekitar dan teras kepada pembangunan lestari. Kelestarian alam sekitar bermula dengan perasaan kasih mengasihi dan emosi untuk bersama-sama menjalani kehidupan atau menjalinkan pertautan simbiosis supaya sama-sama beroleh manfaat tanpa perlu bersendirian, bertelagah atau berbalah. Mengasihi seseorang atau kelompok masyarakat atau haiwan serta tumbuhan lebih menjurus kepada kesediaan untuk memberikan sumbangan, tolong-menolong, berkongsi rasa dan berbuat sesuatu supaya hasilnya lebih baik, tenteram dan sejahtera. Dipetik daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan waktu ini kita akan bersama dengan sahabat-sahabat untuk perkongsian tahsinul ibadah. Dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami. Dan hari ini, kalau awal tadi saya kata kita akan belajar pengajian Matan Zubaid, tapi insya-Allah untuk kali ini kita ada sesi soal jawab bersama Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk kita berkongsi soalan-soalan sahabat pendengar. Anda boleh ajukan soalan-soalan dan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM. InsyaAllah 0112900404. Awalan ini Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada penerbit rancangan Tahsinul Ibadah ini, DJ Nur Hayati Paradi, dan seterusnya yang dihormati lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar IKIM sekalian. Satu hakikat yang perlu kita imani, bahawasanya diri kita ini dimiliki.
iaitu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila disebut bahawasanya diri kita dimiliki oleh Allah, penguasa kepada diri kita adalah Allah, seharusnya, sepatutnya kita menggunakan seluruh masa kita, menggunakan semua anggota kita seperti yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyedari hakikat kepemilikan terhadap anggota kita ini akan memberi kepada kita suatu kerehatan saat datang musibah dalam kehidupan kita. Saat datang musibah, seseorang itu menyedari bahawasanya masa dia bukan milik dia, hartanya bukan milik dia, anggota badannya bukan miliknya. Maknanya bila musibah itu datang, ia datang daripada Tuan sebenar kepada anggota itu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi hak bagi Allah untuk menguji hambanya di atas tubuh anggota yang dimiliki oleh hamba tersebut. Sebab itu kita diajar apabila kita menerima sesuatu musibah dan ujian, apa yang kita diperintahkan untuk mengucapkannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Nampak tak? Kami adalah milik Allah. Saat kita diuji dengan musibah, kita diperintahkan untuk menyedari, mengingatkan diri sendiri tentang hakikat kepemilikan ini supaya dapat membantu diri kita untuk mengharungi dan menghadapi musibah dalam kehidupan. InsyaAllah dengan kita menyedari perkara ini, tidak ada gundah gulana, tidak ada kesedihan yang melampau. Bahkan apabila kita mendapat kebaikan, dapat kelebihan, kita tidak sombong, tidak bangga diri sebab kita menyedari kalau kita ada lebihan harta pun pemiliknya Allah. Kalau kita ada lebihan ketampanan ke, kelunakan suara ke, kepintaran ke, semuanya pemiliknya Allah. Iaitu Allah Ta'ala boleh memberi, Allah Ta'ala juga boleh mengambilnya pada bila-bila masa sahaja. Masya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan tersebut, untuk sama-sama kita muhasabah diri. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. Dan untuk anda saat ini kita buka seluas-luasnya untuk anda ajukan soalan anda di platform-platform yang telah pun kami sediakan, di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112904004. Soalan pertama datang daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM, Ustaz, bernama Puan Nuraini dari Bangi, minta tanyakan pada Ustaz, katanya mana yang lebih berpahala, bersedekah duit banyak pada satu tempat ataupun diagih-agihkan pada beberapa tempat tapi nilainya sedikit, Ustaz? Dalam kita bersedekah, kalau kita lihat antara kifarat ataupun kafarah yang diperintahkan di dalam Islam, ada kafarah yang bentuknya memberi sedekah satu cupak kepada setiap seorang daripada 60 orang. Setiap seorang daripada 60 orang. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kifarat tersebut tidak dapat dilaksanakan kalau 60 cupak kita beri kepada satu orang. Tidak tercapai objektif dan maksudnya. Maka ulama Syafi'i telah menyebut apakah hikmah bilangan 60 orang tadi itu. Hikmahnya antara yang dinyatakan iaitu supaya orang yang membayar kafarah itu meraih doa daripada ramai orang. Meraih doa daripada ramai orang. Apabila mendoakan kepada kita ini jumlah yang ramai, potensi untuk doa itu diterima itu tinggi.
Yang pertama. Yang kedua, bila diberi kepada ramai orang, maka ramailah yang dapat dipenuhkan hajat dan keperluannya. Semakin banyak orang yang terpenuh hajat dan keperluannya disebabkan kita, maka semakin kita mendapat kelebihan yang menyatakan sesiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan kesusahan daripadanya di hari akhirat kelak. Jadi maknanya apa? Kalau kita melihat berkonsep pembayaran kafarah ini, memberi kepada ramai orang itu sebenarnya lebih utama. Memberi kepada ramai orang itu sebenarnya lebih utama. Namun dalam sesetengah keadaan, kalaulah kita beri kepada ramai, jumlah yang orang yang dapat itu, jumlah yang dia dapat itu terlalu sedikit, sehingga masing-masing dengan jumlah tersebut tidak dapat memenuhi keperluan dia. Contohnya, kita ada duit RM10, kita kena amalkan bagi kepada ramai, bagi kepada 10 orang. Seorang dapat RM1. Jadi RM1 ni secara umumnya tidak dapat memenuhkanlah keperluan satu orang. Kalau RM1, ya, beli gula-gula pun dapat 3 je. Jadi pada ketika itu berilah kepada satu orang. Dia sebenarnya pokoknya dia akan kembali kepada hajat. Ingatlah saya pernah sebut, sedekah yang afdal ni kita beri dalam keadaan memang ada hajat yang memerlukannya. Bila duit kita tak banyak, maka kita pilihlah memberi kepada satu orang yang mana dia lebih berhajat, ataupun orang itu lebih diutamakan. Contohnya, kita ada duit tak banyak. Kalau nak bagi kat semua orang, dia tidak dapat menyempurnakan keperluan orang tersebut. Maka kita pilihlah di antara ramai-ramai orang yang berhajat itu yang lebih utama. Itu yang ilmu yang kita belajar daripada Matan Zubat. Perihal siapa yang lebih utama diberi sedekah, kan? Bila ilmu tersebut nak digunakan pada ketika inilah. Pada ketika yang kita nak bagi itu tak banyak, maka pilihlah yang utama. Dahulukan keluarga dulu. Misalnya, kan, dahulukan jiran, yang lain itu orang lainlah pula yang sempurnakan hajat mereka. Baik, terima kasih Ustaz. Ada sedikit sambungan soalan Ustaz. Kata, bagaimana kalau kita terlampau fokus nak bersedekah pada hari Jumaat, sampaikan tertangguh nak bersedekah tu sebab nak tunggu hari Jumaat, Ustaz? Dia sebenarnya sedekah ni seperti yang kita sebutlah. Kita jangan tangguhkan kebaikan. Seperti mana yang saya sebut, bila ditanya sedekah yang paling afdal, yang paling segera menyelesaikan hajat orang. Orang tu perlu sekarang. Kita kata, tunggulah saya hari Jumaat baru saya nak bagi. Sebenarnya tak bagus, kan? Kalau kita memberi pada ketika itu, maka itulah waktu yang paling afdal. Sebab waktu yang paling afdal sedekah adalah apa? Adalah saat ada keperluan. Apa yang kita boleh buat? Misalnya, Nabi ini sepanjang tahun adalah orang yang dermawan. Tetapi bila tiba bulan Ramadan, maka kedermawanan Nabi itu bertambah-tambah. Sepanjang tahun itu dermawan, tidaklah kata tunggu bulan Ramadan baru nak bersedekah sebab nak ambil fadilat. Tak, itu hanya tipu daya syaitan sebenarnya. Mana dia tahu dia akan tiba, dia akan sempat Ramadan, tahu ke? Mana kita tahu kita akan sempat Jumaat? Kita tak tahu, kan? Maka kebaikan itu jangan ditangguh, terus dilakukan. Kalau ada rezeki kita tiba hari Jumaat, kita lipat kali ganda. Misalnya, kalau ada rezeki umur panjang sampai bulan Ramadan, maka kita ikut macam Rasulullah SAW. Sepanjang tahun adalah satu orang yang dermawan, tetapi saat tiba bulan Ramadan, maka kedermawanan itu seperti angin yang bertiup, yang akan menyapa setiap orang. Maknanya begitu derasnya kedermawanan itu.
dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ada soalan daripada rakan kita di Facebook IKIM. Agak sensitif suka Ustaz, tapi insyaAllah kita tolong ajukan soalan ini. Daripada Izwan Sulaiman, kata seorang wanita bertunang dengan lelaki A. Dalam tempoh pertunangan telah berzina dengan lelaki B. Setelah beberapa bulan wanita itu telah berkahwin dengan lelaki A. Patutkah lelaki B minta maaf kepada lelaki A, Ustaz? Yang pertama, sebelum kita menjawab soalan ini, kita hendaklah memahami bahawasanya berzina ini adalah perkara yang sangat mengaibkan, dan dia adalah perkara yang sangat tercela. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan sekali-kali kamu menghampiri zina, kerana zina itu adalah perkara yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk. Bukan sahaja dalam ayat ini melarang daripada berzina, menghampiri perbuatan-perbuatan, mendekati perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada zina pun dilarang. Kalau berzina itu sendiri sangatlah berat, sangatlah kotor. Sebab itu kita perlu mengajak masyarakat ini, dan kita perlu hapuskan pihak yang berkuasa, pihak yang bertanggungjawab perlu menghapuskan jalan-jalan yang menghampirkan masyarakat kita kepada zina, kerana dia adalah jalan yang sangat buruk dan melahirkan zuriat-zuriat yang disebut sebagai anak-anak zina, maka dia akan melahirkan masyarakat yang tidak bagus. Justru itu kita adalah selalu berdoa supaya Allah Ta'ala jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak keturunan zuriat kita daripada melakukan perkara ini. Dan kita perlu wujudkan pemahaman bahawasanya benda ini sangat keji. Sebab itu kita sebut dengan perkataan yang keji. Kita tak nipiskan ayat dia, ini persetubuhan luar nikah. Tak, kita sebut zina. Kerana perkataan itu lebih buruk, lebih menusuk dalam hati berbanding menggunakan perkataan tadi. Memang tujuannya supaya nak bagi orang terasa. Nanti orang terasa, tak, memang tujuannya nak bagi orang terasa supaya dengan terasa itu menjauhi perkara tersebut. Dan antara doa yang kita boleh bacakan kepada zuriat kita, anak kita yang masih kecil, kita doakan, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Kalau lelaki, Allahumma tahhir qalbahu. Kalau anak perempuan, Allahumma tahhir qalbaha. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya daripada fawahish, daripada perkara-perkara yang keji. Itu perkara yang sebenarnya sangat penting untuk diingatkan, sangat penting untuk disebarkan. Maka pihak bertanggungjawab hendaklah menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada zina ini. Berkenaan dengan soalan yang ditanya, adakah perlu meminta maaf? Tidak. Bukan maksudnya benda itu tak salah. Bila dia pergi minta maaf, maksudnya dia mendedahkan aib. Pertama, dia mendedahkan aib diri dia sendiri. Yang kedua, dia pergi dedah aib itu perempuan itulah. Perempuan itu. Maka bukan datang kebaikan pula, dia pergi minta maaf, maka menjadi cerai-berai pula lah. Menjadi cerai-berai. Pernah satu peristiwa lebih kurang kisah dia zaman Sayyidina Umar, satu orang perempuan ni yang dia pernah berzina dan datang nak dipinang. Maka keluarganya berhasrat untuk bagi tahu kepada lelaki ini bahawasanya perempuan ini telah melakukan sekian-sekian. Maka Sayyidina Umar memberi amaran supaya jangan berbuat demikian. Samalah kisahnya. Kalau satu orang isteri dia pernah melakukan perkara itu, adakah patut dia bagi tahu kepada suami dia? Ataupun suami pernah melakukan itu, adakah patut? Jawapannya tidak. Itu urusan dia yang dia perlu bertaubat bersungguh-sungguh. Dia tak perlu bagi tahu kepada sesiapa. Apabila Allah Ta'ala telah menutup keaiban tersebut, maka
hendaklah dia berterima kasih dengan Allah. Tidak perlulah dia pergi memberitahu kepada orang lain walaupun atas nama meminta maaf. Minta maaf dengan Allah. Bukan dibuat salah dengan suami itu, buat salah dengan Allah, kan? Jadi minta maaf dengan Allah. Kalau suami itu maafkan pun bukan dosa dia terampun pun. Betul tak? Kalau suami itu maafkan, dosa dia terampun tak? Tak terampun. Kerana Allah yang maafkan, sebab itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Maka dia kena minta sungguh-sungguh supaya dia diterima taubatnya. Masya Allah, ni tentang dosa besar Ustaz kan, bukannya dosa dengan manusia sahaja. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan sambung lagi tentang sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam Tasnim Ibadah. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah ya Allah. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami menerusi perkongsian tahsinul ibadah dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan kita nak sambung lagi sesi soal jawab kita pada hari ini, yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya juga di WhatsApp IKIM di 0112904004. Soalan seterusnya Ustaz datang daripada sahabat kita Encik Amir. Ustaz tanyakan soalan, kata mohon Ustaz terangkan secara ringkas kaedah solat jenazah gaib untuk jenazah yang ramai dan ataupun berlainan tempat, contohnya jenazah COVID, Ustaz. Menjawab soalan berkaitan dengan solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib hanya boleh dikerjakan bagi jenazah yang gaib. Jenazah yang gaib ni bukan dia ada di alam gaib. Bukan. Gaib ini dalam bahasa Arab ni maknanya jenazah itu tidak berada di tempat yang sama dengan tempat yang kita tinggal. Itu maksud gaib. Kalau jenazah itu ada tempat yang sama dipanggil jenazah hadir. Jadi untuk jenazah yang gaib,
Contohnya saya tinggal di Kuala Lumpur. Ada jenazah di Shah Alam. Dalam mazhab Syafi'i ia sudah cukup untuk membenarkan orang yang di Kuala Lumpur itu mengerjakan solat jenazah secara ghaib. Dan solat jenazah secara ghaib ini dibenarkan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i antaranya. Di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah misalnya, tidak ada yang disebut solat jenazah ghaib. Kalau nak solat jenazah hanya apabila kita ada di tempat yang ada di sana jenazah. Selain daripada itu, hanya kita doa sajalah, tak payahlah, tak adalah semayang untuk jenazah yang jauh tersebut. Okey. Jadi apa beza semayang jenazah ghaib dengan semayang jenazah hadir? Daripada segi hendaklah jenazah itu disolatkan setelah ia dimandikan, maka syaratnya sama. Ataupun kalau dia tak dimandikan, dia telah ditayamumkan, tidak sah semayang jenazah, sama ada ghaib ataupun hadir, dalam keadaan jenazah itu belum lagi dimandikan ataupun belum lagi ditayamum. Justru kalau kita nak semayang ghaib, kita kena pastikan dulu jenazah itu sudah dilakukan salah satu dari kedua yang saya sebutkan tadi. Sama ada dia telah dimandikan ataupun dia telah ditayamumkan dengan tayamum yang sah. Okey. Dan perbezaan dia, kalau semayang jenazah hadir, mayat tu kena ada kat depan. Kalau semayang jenazah ghaib, tidak disyaratkan mayat itu ada kat depan. Maksudnya apa? Kita semayang menghadap kiblat, tapi kedudukan tempat jenazah tu dia duduk belakang kita. Kita menghadap ke barat, jenazah tu ada timur misalnya. Segi posisinya lah, tempat letak lokasi dia tu, tak ada masalah. Tapi kalau kita semayang jenazah hadir, jenazah itu kena ada kat depan. Dan jarak imam dengan jenazah itu tak boleh jauh 300 meter. 300 meter pula. 300 hasta. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau jenazah itu jauh 300 hasta, ini jenazah hadir ya, maka semayang itu tidak sah. Okey. Itu daripada segi syarat-syaratnya, perbezaan dan persamaan antara jenazah hadir dan jenazah ghaib. Dan adakah boleh dalam konteks sekarang, misalnya semayang jenazah itu berlaku kat kampung kita, tetapi jenazah itu jenazah COVID misalnya, yang mana tak boleh hadir, kita tak boleh nak hadir semayang di sana. Maka adakah kita boleh semayang jenazah ghaib itu kat rumah, semayang sedangkan jenazah itu disolatkan misalnya dekat kawasan dekat dengan tempat kita, tempat yang sama? Maka dia ada perbezaan pendapat antara Imam Ramli dan Ibn Hajar. Sebahagian daripada mereka mengatakan boleh. Maksudnya kalau satu orang tu jenazah ada tempat yang sama, dia tidak dapat hadir kerana sakit, ataupun dia tak dapat hadir kerana habas. Habas mana? Ditahan. Dalam keadaan sekarang ditahan lah, dihalang daripada boleh mendekati perhimpunan tersebut kan. Maka di sisi Imam Ramli kalau tak silap membenarkannya. Okey. Tapi kalaulah kita tak sempat nak semayang jenazah itu kerana disemayang di hospital, terus dibawa ke kubur, kita masih lagi ada peluang untuk mengerjakan solat di atas kubur. Di atas kubur. Setelah ditanam, kita solat di atas kubur tersebut. Seperti mana yang kita pernah pelajari dahulu. Dan cara kita niatlah. Sahaja aku mengerjakan sembahyang untuk jenazah yang ghaib kita niatkan. Siapa yang kita nak niatkan, 4 takbir, fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Muhammad Adam, Ustaz. Panjang sikit soalannya Ustaz. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Sahabat kita selalu sangat was-was dalam ibadah, terutama jika solat, dan sahabat ini kurang khusyuk. Selepas habis baca Al-Fatihah, sahabat kita jadi was-was dan rasa tak cukup ke 7 ayat Al-Fatihah tadi, ataupun cukup-cukup ke, atau macam mana? Adakah sahabat kita ni perlu teruskan solat, tak perlu ambil peduli was-was itu, ataupun ulang semula Al-Fatihah tersebut Ustaz?
apabila kita telah melakukan rukun, kita dah selesai rukuk, semasa yang tidak kita was-was. Rukuk tadi ni ada tamakninah ke tidak? Kita dah selesai sujud, kita was-was. Adakah sujud tadi cukup tak 7 anggota ataupun tidak? Kita telah baca Fatihah, lepas habis baca, datang was-was. Adakah Fatihah yang saya baca ni cukup ataupun tidak? Sepatutnya benda tu tak berlaku. Mungkin ke satu orang dia dah baca sampai waladhdallin, ada ayat yang dia telah skip? Mungkin ke? Itu yang dipanggil was-was kan? Sepatutnya, sebab itu dia ada 2 punca was-was. Pertama adalah jahil ni maksudnya kurang ilmu. Sebenarnya kadang-kadang masalah yang kita terbeban dengan was-was itu tidaklah perlu kita merasa berat setara itu, tapi oleh kerana kita tak tahu, kita diwaswaskan oleh syaitan, dia takutkan kita. Dia kata kena berhati betul ni, kena tengok betul-betul, nanti masuk neraka. Dia takutkan kita. Sebenarnya segi syarak pun tidak dituntut setara itu pun. Jadi cara nak hilangkan sebab ini adalah dengan menambah ilmu. Okey. Yang kedua adalah kerana memang ada gangguan pada hati kita. Maka itu kita kena bacalah ruqyah, amalan-amalan untuk kuatkan hati kita dan menghilangkan was-was tersebut. Okey, macam contoh masalah ni. Kalau kita tahu hukum macam saya sebut tadi, kalau Fatihah dah habis dibaca, datang was-was itu, sebenarnya daripada segi hukum, kalau sesuatu rukun telah selesai, lalu datang syak pada sebahagian rukun tersebut, maka kita hukum bahawasanya Fatihah itu telah dibaca secara sempurna. Tak perlu layan. Tak perlu layan. Kalau kita tahu memang hukum fiqhnya begitu, maka kita tidak akan terpedaya dengan serangan was-was. Dan akhir sekali, syaitan tu dia akan boring. Sebab apa dia boring? Dia kata orang ni aku goda dia skip. Dia abaikan je. Dia terus dia baca surah. Goda lagi, dia terus je. Akhir sekali dia dah tahu dah dalam bab ini dah tak boleh makan orang ni. Tak boleh dah. Dia akan boring. Dia akan berputus asa. Dia akan cari jalan lain pula lah. Sebab itu kena mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita tak pasti, tanya alim ulama tentang perkara tersebut. Seperti saya sebut tadi, kadang-kadang was-was itu kerana kita bebankan diri kita dengan sesuatu perkara yang sebenarnya dalam hukum syarak tidaklah sebegitu dibebankan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan sebentar tadi. Dan seterusnya kita ada soalan dari sahabat kita di WhatsApp IKIM. Ustaz, agak panjang soalan ini. Kata, soalannya, seseorang masih belum mampu baca Quran dengan betul. Bukan sekadar tajwid, malah makhraj huruf pun banyak yang salah. Jika dia menziarahi orang yang telah meninggal dunia dan akan baca surah Yasin, jika sahabat kita ini dengar kesalahan yang banyak pada bacaannya, wajarkah sahabat kita ini minta dia berhenti baca atau biarkan saja dia terus baca, Ustaz? Yang bertanya ni bukan yang baca tak betul lah. Betul, yang bertanya ni dia baca betul kan. Dia mendengar orang lain membaca dengan tidak betul. Kalau seseorang itu dia masih lagi dalam proses belajar, kan ada dua jenis orang yang disebut dalam hadis. Yang pertama, al-mahiru bil Quran. Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Qurani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, ahli dengan Al-Quran, kedudukannya bersama pencatat mulia. Lagi berkebajikan. Walladhi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi, dan dia tersekat-sekat dalam membacanya, tapi dia tetap membacanya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Maka apabila ada orang yang dia dalam proses belajar, adakah orang yang dalam proses belajar ada tersalah baca, dia haram baca Quran? Dia kena tunggu betul baru boleh baca, kalau tak haram.
maka kalau dia masih dalam proses belajar, maka dia akan dapat pahala sekiranya dia masih lagi ada niat atau usaha untuk memperbaikinya. Bukan kita pergi halang dia. Kalau kita tahu dia tak pandai baca Quran, ajarlah dia. Kan? Itulah kerja sebenarnya. Kan? Bukan kita condemn dia, ajar dia. Cakap dengan hikmah. Jadi kita pandai baca Quran kan? Maka ajar orang yang tak pandai baca Quran. Maka itulah yang sepatutnya kita buat. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Seterusnya kita ada soalan daripada rakan kita di FB IKIM, Muhammad Aris kata soalannya berkenaan solat jemaah. Bila mana solat berjemaah hanya ada 2 orang iaitu lelaki dan perempuan, bolehkah teguran menggunakan suaranya dengan menyebut subhanallah tanpa tepuk tangan tu Ustaz? Lelaki dan perempuan itu pasangan suami isteri lah. Ke bukan? Saya rasa ya kot Ustaz. Pasangan suami isteri ke, adik kakak ke, maknanya mahram. Sebab kalau yang sembahyang itu bukan pasangan suami isteri, tengok pula dia sembahyang kat mana. Kalau tempat tertutup, dia jadi khalwat pula. Dia jadi khalwat juga hukum dia. Sebab bersunyian antara lelaki dan perempuan kan. Di tempat yang tertutup, yang kecil misalnya. Okey, kita kembali kepada soalan yang ditanya. Dia asalnya teguran lelaki terhadap teguran lelaki adalah dengan suara, teguran perempuan adalah dengan tepuk. Kalau dibuat sebaliknya, maka hukumnya adalah menyalahi yang aula, menyalahi yang aula. Khususnya kalau perempuan itu bukan mahram, dia boleh jadi makruh. Maksudnya perempuan menegur dengan tepukan, lelaki mendengur dengan suara subhanallah. Dan kalaulah teguran itu tak boleh dengan tepukan sebab dia salah baca misalnya, contohnya suami isteri ni hafiz dengan hafizah, semayang tarawih Masya Allah, suami baca 1 juzuk, isteri semak kat belakang. Jadi bila salah, isteri akan tegur. Jadi tegur kalau tepuk, bagaimana suami dia nak tahu yang bacaannya yang mana salah, apa yang betulnya? Sudah tentu perlu dengan suara. Maka pada ketika tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maknanya solat itu sah je dah Ustaz? Itu pasti. Solat itu pasti sah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada rakan kita di Facebook, Wan Intan tanyakan soalan. Adakah benar Ustaz, kalau kita beri hutang kepada yang memerlukan itu lebih baik daripada kita beri sedekah kepada yang tak memerlukan? Benar. Begitulah yang dinyatakan oleh sebahagian ulama, bahawasanya memberi hutang lebih afdal daripada memberi sedekah. Sebabnya, kemungkinan orang yang kita memberi sedekah itu tidak memerlukan sangat. Cuma kita pun tak kenal dia. Kita rasa macam dia perlu, kita berilah duit sedekah tersebut. Sebenarnya segi keperluan tidaklah ketara sangat. Berbanding orang yang kita bagi hutang, bila dia sampai nak berhutang dengan kita, maknanya memang dia berada dalam keadaan terdesak. Amount yang dia minta tu memang secara umumnya lah, itulah yang dia perlukan. Ingat balik yang saya sebut tadi, sedekah itu jadi utama bila sedekah kita, bantuan kita itu memenuhi keperluan kecemasan, keperluan segera, urgent punya keperluan seseorang. Maka dari sudut itulah maka dinyatakan memberi hutang itu lebih afdal kalau nak dibandingkan memberi sedekah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Dan seterusnya ni soalan saya kira sudah terakhir lah daripada sahabat kita di YouTube channel IKIM, normal person kata, Ustaz, kalau seorang yang beli emas secara hutang, dia pegang, bila cukup setahun dan cukup nisab, bagaimana cara dia nak bayar zakat kalau dia tiada pendapatan? Perlu gadai emas yang dia ada atau macam mana Ustaz? Dia beli secara hutang tu Ustaz. Kalau seseorang yang beli emas secara hutang, masalah membeli emas secara hutang itu sendiri, sebelum kita cerita zakat tu,
Masalah membeli emas secara hutang itu sendiri ada perbezaan pendapat